Hai, saya Ahmad Sharifullah, 20 tahun atau lebih dikenali sebagai Sharif Slick. Saya seorang penghibur, penyanyi dan penulis lagu. Saya suka pada muzik yang boleh memberikan kesan positif kepada peminat. Selalunya saya menggunakan pengalaman saya sendiri untuk menulis lagu-lagu saya. Hari ini, saya ingin mengongsi pengakuan jujur dan kisah benar tentang merokok dalam testimoni. Jangan terbujur, usah nasi di dapur dah jadi bubur. Sedap makan subur, atau lain jatuh gugur, terbang tinggi kau atau batas sayap terbatas. Waspada kau berjaga dengan helati budaya. Sebelum kau terkena, usahlah kau terpedaya. Jika kau dipaksa dan kalau engkau tak suka berkata, kau tak rela dan terus bicara. Okey, Sharif mula isap rokok bila saya berusia 14 tahun. Sharif ni memang heavily influenced by friends. Terpengaruhlah dengan atmosfer yang saya berada di situ. Macam diorang pun isap rokok, saya pun macam nak cuba, nak tahu rasanya apa. Curigalah. Jadi satu hari ni, saya mula isap rokok. Dan mula isap rokok tu, tak sedar yang lepas satu batang, minta lagi satu batang, minta lagi satu batang. Dah macam itu, it's a habit lah. First kali duit. Kalau awak isap rokok 2 hari satu pack, satu pack tu $10. Kalau 1 minggu, dah berapa? Saya belum kerja lagi, belum start nyanyi sangat kan. So, duit tu duit allowance lah. So, Sharif sampai tak makan kat sekolah. Macam recess tak makan. Simpan duit untuk beli rokok. Lepas sekolah beli rokok. So, dalam 1 minggu tu, 1 kotak rokok tu boleh last 1 minggu lah. So, apa yang saya tak selesa, dia punya beban nak beli rokok tu. The next one is your life lah. It will shorten your lifespan. Of course, kalau awak tak sedar, memang mereka pun tak sedar. Cuma slowly dia makan dalam tu. Then menyusahkan orang juga. Beberapa orang-orang yang sayang awak, harming yourself. Sharif dihinggapi penyakit pneumonia awal tahun lepas. Dan memang kesihatan saya terjejas to the max lah. Lama kelamaan macam makin rabak. Terus fever tu macam 41 degrees Celsius. Tak pernah 41 degrees. Habis badan letih, tak boleh makan, tak boleh tidur. Batuk 2 minggu. Berdarah. So macam rabak sangat lah. So saya pergi hospital Tan Tock Seng. I went for lung X-ray lah. So dari lung X-ray tu, saya boleh nampak yang 80% of my lungs, it was infected. So it was really bad. Sharif was on drip for around 3 hours to settle down my fever. So after that, macam Sharif fikir 2 kali lah whether nak continue ke tak. So memang Sharif rasa bila Sharif fikir balik tentang pengalaman pahit tu, memang I don't want to go through that again lah. So bila Sharif nak start balik isap rokok tu kan, saya akan fikir tentang mereka, macam apa yang mereka kata. Bila Sharif sakit, siapa yang jaga? Bukan kawan-kawan, bukannya siapa-siapa lagi kan, cuma ibu bapa je. So memang saya tak nak susahkan ibu Sharif dan ayah Sharif pasal saya tak jaga kesihatan mereka yang dibebankan kan. Sharif sedar bahawa sebagai seorang artis yang digemari golongan muda, Sharif harus menampilkan imej bersih. Dengan itu, Sharif bertekad untuk berhenti merokok dengan sokongan keluarga. Dia sebenarnya tak luahkan yang dia nak berhenti merokok, tapi pada ketika dia jatuh sakit yang paling serius tu tahun lepas, dia demam panas sangat selama seminggu lebih. Lepas tu dia batuk macam tak boleh keluar, tekak dia sakit. That was the worst, yang paling teruk sekali dia pernah sakit. Lepas tu baru dia
mengaku lah yang dia isap rokok. Saya pun memang tahu yang dia isap shisha juga sebab saya mengikuti Facebook dia kan, baca blog dia kan. Jadi saya tahulah aktiviti dia. Macam saya tengah jalan-jalan kat Arab Street tu nampak orang shisha. Weh, bestnya. Apa benda ni? Lebih best dari rokok kan. Cuma mahalnya lagi lah. So, saya cuba shisha. Salah tanggapan tentang shisha. Ramai orang fikir bahawa shisha ni lebih healthy dari merokok kerana macam ada perisa buah-buahan kan. Tapi sebenarnya kalau ikut kajian kan, dalam satu session shisha tu, kalau awak isap shisha dalam satu session tu, equivalent to 9 sticks of cigarette. Kira kan half a pack lah. Which is of course lebih teruk dari mengisap rokok. 3 perkara yang dia harus ingat dan harus lakukan ataupun tak lakukan. Perkara yang pertama tu, kalau di mana-mana pun mesti nak solat. Kalau boleh lah sebolehnya. Lepas tu kalau in groups, cannot have one girl, must be in a group of girls. And lastly, cannot smoke. And then bila saya dapat tahu yang dia merokok tu, saya bilang lah, kesannya dah nampak sendiri kan. Susah habis. Dalam 2 tahun tu yang saya cuba berhenti kan, 2 kali lah saya gagal. Memang dia punya dia punya urge kan, memang tak boleh tolak lah, ditolak. So kalau Syarif weak Syarif just fall back into smoking lah, which happened to me lah. Pasal Syarif lepak dengan kawan semua, memang Syarif waktu tu stres. So stres dengan sekolah, stres dengan kerja, stres dengan macam kehidupan lah. So tiba-tiba macam kawan Syarif offer Syarif cigarette, and Syarif pun start balik lah without hesitating. So tanpa, Syarif just started, and after that macam biasa, isap lagi. Sampai saya dapat yang penyakit pneumonia tu, baru saya stop. Pasal bila saya tengah dihinggapi penyakit tu, Syarif tak isap rokok. Pasal saya tengah sakit kan. So macam nak isap rokok pun tak ada tenaga, nak beli rokok tak ada tenaga, saya kat rumah je. So lepas Syarif baik, recover from the pneumonia, macam dah biasa tu. Dah biasa tak isap rokok, is a habit lah. So saya tak sedar juga dah stop. Nasihat Syarif, kalau boleh cuba berhenti merokok. Yang kalau kawan rapat-rapat tu yang ada merokok apa, cuba edarkan diri daripada mereka dulu. Bilang mereka lah yang saya ni nak isap rokok, jadi kalau boleh be considerate. Memang marah, pasal saya tengah cuba kan, perasaan marah mesti ada. Cuma Syarif bersabar je lah. So untuk individu yang sedang mengalami situasi sebegitu, macam saya rasa bersabar adalah the main thing lah. Kalau boleh beredar dari tempat tu ke, just do something else. Kalau saya ada masa lapang, Syarif akan make sure Syarif ada something nak buat lah. Jumpa kawan bersenam ke, recording ke, jalan-jalan dengan keluarga. Try to mix with if you have that urge kan, try to mix with company yang tak mengisap rokok. Yeah, then it will help a lot. Jangan sekali cuba, kerana kalau cuba, kalau memang ada orang cuba sekali tak ada apa-apa, nak cuba je. Cuba 2 kali tak apa. Memang, tapi tanpa disedari lama kelamaan baru jadi addiction. So kalau boleh jangan cuba. Jangan cubalah, ada prinsip diri yang kuat. Memang diorang rasa cool, memang diorang rasa aku isap rokok mesti mak-mak suka. Itu salah. I thought macam memang cool lah, memang gerik, perempuan ni sukanya aku keluarkan asap dari mulut. So dalam kelamaan memang saya rasa apa ni, ramai perempuan disgusted baunya. So it applies the same thing to wanita remaja lah. Jadi inilah pengalaman saya, nasihat saya dan testimoni saya.
Terus bersama Testimoni Sharif sehingga akhir rancangan ini untuk mengetahui bagaimana anda boleh memenangi iPod Touch. Jadi jangan ke mana-mana. Sharif mengambil masa selama 2 tahun untuk berhenti merokok. Dalam jangka masa 2 tahun itu, 2 kali Sharif gagal. Sharif tidak sangka bahawa percubaan merokok secara suka-suka boleh mendatangkan ketagihan yang amat sukar dibendung. Bagi Sharif, hidup bebas rokok seperti membuka lembah yang baru dan juga hidup yang lebih bermakna. Sharif ingin mengongsi testimoni sebenar seorang remaja wanita yang tenggelam dalam tabiat yang memudaratkan. Lama tak nampak Kau ada sok? Tak ada. Asal? Mana kau dapat lubang? Kalau kau nak kau belah aku je lah. Berapa kau nak? 2 lus cukup lah. Duit mana? Kau belilah dulu. Nanti aku bayarlah. Alamak. Babe. Batang. Farah telah mula menghisap rokok semasa dia di bangku sekolah lagi pada usia 15 tahun. Malah pada usia mentah begitu, beliau tidak mampu membeli rokok untuk memuaskan ketagihannya. Kau asal stres je tengok. Tadi aku tengok the bus, the bus. Sehinggakan Farah sanggup meminta-minta rokok daripada rakan-rakannya. Kau dah asap tak? Ada. Sebat? Tinggal sebat je. Setengah. Kau pergi murah. Rokok kau nak lukit. Kita mati sama-sama lagi. Yelah. Sebat. Jauh, si rokok. Macam? Wait. Lama tak nampak korang lah Kau mana hilang ni? Busy lah. Sekolah, kerja. Tak macam korang kan, lepak-lepak kat sini. Babe. Sebatang? Sorry lah, babe. Aku tinggal sebatang je. Sorry lah, next time lah. Aku nak bawa balik lah. Kau ada asap? Ada lah, dah habis. Mak ai kental. Tadi aku nampak kau dah asap rokok. Satulah. Tahu macam gini, members. Satu nak bawa balik, satu habis. Hello. Natasha. Wait. Kau? Asal ni korang? Muka tak tension ni semua. Memang tension. Asalah pula kawan-kawan kita ni semua. Poser. Asalah pula. Diorang isap rokok. Entah tarik ke tidak. Aku baru minta sebatang. Semua habis. Asal korang ni dengan kawan sendiri pun nak lokek. Bagi je lah satu. Satulah. Kasih. Dari korang buang-buang rokok ni, baik kasih aku. Whatever. Lagi bagus. Farah, kau okey tak? Okey. Batuk je. Biar aku balik. Tak ulang aku makan ubat. Kau pergilah jumpa doktor. Kan kau belum BMC. Tak payah. Sikit je. Kerja aku ni lah. Kau nampak? Siapa nak pergi cover? Kau dah tahu gitu. Kau kurang kelas smoke drink kau. Aku tengok. Bos asyik jeling je tau. Apa dia tahu? Aku hisap. Barulah aku boleh fokus. Buat bodoh lah. Asal kita jalan apa. Suruh duduk dan diam sudah lah. Kau nak kena? Biasalah.
sedap. Ke kau tengah diet ni? Aku tengok kau ada susah semacam macam ni. Baik lah. Aku sore terus dah. Tak lalu nak makan. Asal aku telan je. Ya Allah. Sakit semacam. Dah lah, kau tolak aku sudah lah. Kau apa hal ni? Belum hisap dah sembuh. Saja lah. Farah. Terus bersama testimoni Sharif sehingga akhir rancangan ini untuk mengetahui bagaimana anda boleh memenangi iPod Touch. Jadi jangan ke mana-mana. Farah pun membuat keputusan untuk pergi berjumpa doktor setelah mendapati keadaan kesihatannya semakin hari semakin teruk. Di klinik, doktor membuat penyiasatan mendalam tentang gaya hidup Farah. Cik Farah merokok. Sejak bila Cik Farah mula merokok? Dari saya umur 14 tahun. Berapa kerap Cik Farah merokok dalam sehari? Dalam 2-3 kotak sehari. 2-3 kotak sehari. Beliau mengesyaki penyakit Farah agak serius oleh kerana tabiat merokoknya yang agak teruk. Malah, beliau menyarankan agar Farah mendapatkan pemeriksaan lanjut untuk memastikan penyakit sebenar yang dihidapi Farah. Mungkin buat masa ini saya sarankan saya sarankan agar Farah berjumpa dengan kaunselor berhenti merokok. Boleh? Di sini ada beberapa maklumat tentang cara berhenti merokok. Cik Farah boleh baca bila di rumah nanti. Dan juga ada talian. Cik Farah boleh menghubungi kaunselor tersebut. Okey? Okey, buat masa ini kita akan adakan ujian di atas Farah. Pemeriksaan lanjut ke atas kesihatan Farah, 22 tahun, menunjukkan beliau sebenarnya menghidapi barah tekak akibat merokok. Penyesalan yang terlambat memang tiada gunanya. Sukar untuk Farah meluahkan kesedihannya pada sesiapa. Beliau begitu kesal dengan apa yang terjadi. Tidak pernah terlintas di fikirannya bahawa merokok boleh membawa padah begini. Bagi Farah, perkara yang paling menyedihkan ialah ketidaktentuan hidupnya. Zaman mudanya dihabiskan bertarung dengan penyakit barah ini. Farah juga tidak tahu sama ada dia dapat hidup lama untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang anak menjaga ibu bapanya apabila mereka tua kelak. Nikotin, dalam bentuk apa sekalipun, amat menagihkan. Kedua-dua Farah dan Sharif sendiri telah merasa kesannya. Sharif rasa remaja kini lebih bijak dan tidak mudah terpedaya dengan imej-imej dan filem-filem yang memberi gambaran bahawa merokok itu cool. Sebenarnya, merokok tidak membuat imej kita lebih cool. Jadi, buatlah keputusan yang bijak kerana ia menjejas kesihatan dan kehidupan anda. Secara peribadi, Sharif telah mengalami kesan buruk merokok. Ia amat menakutkan dan membuat Sharif fikir tentang tabiat merokok ini. Sharif harap testimoni Sharif kali ini memberi kesan pada anda semua. Ikhlas dari Sharif, percayalah anda tidak rugi apa-apa pun jika tidak merokok. Jika anda ada sebarang pertanyaan tentang episod kali ini ataupun ingin chat secara live bersama Sharif, sila lungsuri laman ini sekarang juga. Dan jangan lupa sertai kuis testimoni untuk memenangi hadiah-hadiah menarik setiap minggu. Walau didesak, tidak, walau dipending, tidak peduli, tak menggerak, walau digetak, tidak berganjak, jawab saja lebih berani, lebih gergas.